Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar. Pelbagai perkara telah dititahkan oleh Baginda yang seharusnya menjadi pedoman dan panduan buat kita semua dalam menggalas tugas memimpin umat serta rakyat dan negara ke arah kesejahteraan. Mewakili rakyat Parlimen Pokok Sena, kami merafak sembah tahniah kepada Tuanku atas lantikan dan menjunjung kasih atas titah ucapan. Puan Yang Di-Pertua, saya tertarik untuk menyentuh sebahagian daripada petikan titah Yang Di-Pertuan Agong berkenaan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan yang telah diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai dokumen perundangan tertinggi dalam negara. Baru-baru ini timbul kegusaran di kalangan rakyat berkaitan dengan isu kedudukan enakmen syariah dan juga Mahkamah Syariah selepas keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nik Alin. Saya tidak berhajat untuk mengulas keputusan berkenaan. Namun apa yang membimbangkan adalah kedudukan enakmen syariah dan Mahkamah Syariah yang terdedah kepada cabaran sehingga dibatal sebahagian seksyen. Kita harus faham bahawa pindaan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan yang digerakkan oleh tokoh perundangan Islam ketika itu, antaranya almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, adalah bagi membuka denai awal mengangkat martabat Mahkamah Syariah dalam negara. Walau bagaimanapun masa yang berlalu menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Ia bukan makin meneguh kedudukan mahkamah dan enakmen syariah, bahkan semakin disempitkan. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Justru yang pertama, saya ingin menegaskan bahawa kami bersedia menyokong langkah kerajaan untuk membentang pindaan Akta 355 sebagai langkah awal bagi memastikan martabat Mahkamah Syariah diangkat semula dalam negara. Sila bentang, kami akan sokong, insya-Allah. Kesediaan ini bertepatan dengan kehendak Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu sekali-kali bertolong-tolongan dalam melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Tuan Di-Pertua yang kedua, berkenaan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Saya mengharapkan agar keanggotaan turut dibuka kepada pemegang taruh di peringkat negeri, khususnya Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Ini bagi memastikan suara di peringkat negeri yang terlibat secara langsung dalam isu ini tidak dipinggirkan. Yang ketiga, selain isu cabaran perlembagaan dan keabsahan enakmen syariah negeri, kita juga berhadapan dengan kes-kes yang berkaitan dengan hukum syarak yang dibicarakan di Mahkamah Sivil. Kes-kes sebegini juga termasuk dalam spektrum pertembungan bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah. Ia melibatkan kes-kes yang besar seperti kes pengislaman sepihak maupun kes bin Abdullah dan lain-lain. Dalam perkara ini, saya suka untuk memetik pandangan Tun Abdul Hamid dalam isu ini supaya membenarkan hakim syar'i bersidang bersama dengan hakim-hakim yang lain di Mahkamah Sivil. Ini bagi memastikan sesuatu kes yang melibatkan kepentingan syarak dapat dibahaskan secara seiring berpandukan pandangan syarak maupun peruntukan yang dalam peruntukan dalam akta tertentu. Ini mohon pandangan dan respon daripada pihak kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, sehingga hari ini masih tidak nampak jelas perancangan strategik
kementerian untuk menangani isu kos sara hidup. Apa yang ada di hadapan kita adalah satu demi satu langkah menaikkan cukai serta pengurangan subsidi barangan sedikit demi sedikit. Malah tidak kelihatan di mana bersasarnya pemberian subsidi sebagaimana yang kerajaan sering ulang, iaitu perubahan dasar kepada subsidi pukal kepada subsidi yang bersasar. Saya tidak mempunyai masalah dengan pemberian subsidi bersasar kerana kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap pemberian subsidi kepada rakyat. Namun dalam masa yang sama kita bimbang kesal langsung ketiadaan mekanisme dan yang strategik bagi melaksanakan subsidi bersasar. Akhirnya sedikit demi sedikit rakyat yang menjadi mangsa utama. Tuan Dipertua, kalau kita perhatikan jumlah hasil yang disatukan negeri hanya berjumlah ringgit Malaysia 35.2 bilion pada tahun 2022 berbanding hasil yang dikutip di peringkat persekutuan mencecah hampir 300 bilion. Jurang ini masih terlalu besar. Apatah lagi jika kita membandingkan satu negeri dengan negeri yang lain. Tidak termasuk dalam konteks pemberian khas seperti royalti petroleum serta perjanjian pajakan Pulau Pinang Kedah. Dalam konteks ini, terdapat dua perkara yang boleh diperhatikan. Pertama, adalah menilai semula kepada kerangka perlembagaan persekutuan pada jadual ke-10 pemberian dan sumber hasil yang diserahkan kepada negeri, iaitu pada bahagian 1 yang menyentuh pemberian ikut kepala. Pemberian geran per kapita ini tidak dinilai semula sejak kali yang terakhir dipindah pada tahun 2002. Satu lagi adalah pada bahagian 3 berkaitan sumber hasil yang diserahkan kepada negeri. Yang kedua adalah menilai semula pada kerangka pemberian persekutuan kepada negeri disebabkan oleh negeri kehilangan sumber pendapatan yang besar kerana berkorban menyumbang kepada kepentingan negara. Sebagai contoh, kami di Kedah kehilangan sumber pendapatan guna tanah komersial kerana mempertahankan tanah sawah padi yang menyumbang lebih daripada 40% padi dan beras negara. Saya memohon agar perkara ini teliti dengan lebih mendalam oleh kerajaan supaya kedua-dua peringkat kerajaan ini dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan lebih stabil. Poin Dipertua, lanjutan isu tanah sawah yang dikorbankan oleh Kedah. Suka juga untuk saya bangkitkan tentang keluhan pesawah, pengusaha tanah sawah yang tidak berkesudahan. Masih banyak isu pesawah yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Kami di Kedah dan juga rakan-rakan di Perlis, lebih 50,000 pesawah terus membanting tulang, mengerjakan tanah bendang. Mereka setia memerah keringat demi memberi makan kepada rakyat Malaysia. Namun, pelbagai isu padi yang muncul sebagai contoh, terputus bekalan benih padi sehingga pesawah tidak dapat melaksanakan kerja menabur benih. Harga benih padi yang tidak terkawal, kualiti benih padi yang buruk, langsung tidak bercambah apabila direndam di dalam air, harga belian padi yang turun mendadak selepas dinaikkan. Itu adalah sebahagian dari contoh-contoh permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Namun apa yang menarik, pesawah kita tetap tabah. Walaupun isu demi isu muncul dalam industri padi, mereka tetap mengerjakan sawah. Kata orang Kedah, pesawah petani tak pernah serik untuk menanam padi. Inilah kehebatan mereka. Kerana mereka sedar tanggungjawab mereka besar sebagai penyumbang utama sektor makanan negara. Namun, apa pula tanggungjawab kerajaan kepada mereka? Tuan Dipertua,
Saya ingin memohon perhatian daripada beberapa kementerian dan agensi yang bertanggungjawab seperti KPKT dan JPS untuk melihat dengan lebih dekat isu yang kerap melanda beberapa tempat dalam kawasan saya, kawasan Pokok Sena. Saya seringkali menerima aduan daripada penduduk setempat dan menghayati sendiri apa yang mereka alami, iaitu mengenai masalah kejadian banjir yang kerap berlaku dan telah menyebabkan kerugian kepada mangsa termasuk di kalangan peniaga disebabkan banjir yang sering berlaku. Oleh itu saya mohon agar perhatian dapat diberi secara khusus untuk menilai faktor dan punca kepada kejadian dan kaedah-kaedah serta langkah penyelesaian sebagai jalan keluar yang boleh digerakkan seiring di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tuan Dipertua, saya juga ingin bangkitkan berkaitan dengan isu jalan persekutuan dalam kawasan saya di Pokok Sena yang perlu diberi perhatian oleh kementerian yang berkaitan. Sebagai contoh, Jalan Langgar, jalan utama di Bandaraya Alor-Setar, sudah 5 tahun tidak diturap semula. Banyak kerosakan, bau-bau jalan juga berlubang dan tidak sekata. Mengharapkan perhatian, mudah-mudahan apa yang kita bangkitkan dapat menyelesaikan dan menjamin kesejahteraan kepada rakyat di tempat kita. Yang terakhir, Tuan Dipertua, saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Luar, Wisma Putra serta NGO My Aqsa Defenders dan sebagainya telah bertungkus lumus mengangkat suara rakyat Malaysia dalam sesi pendengaran awam di hadapan Mahkamah Keadilan Antarabangsa baru-baru ini. Kita mengharapkan agar mesej-mesej perjuangan rakyat Palestin terus diperdendangkan kepada seluruh rakyat Malaysia bagi memastikan isu ini sentiasa bugar dalam ingatan dan doa kita semua. Walaupun kita memahami proses pengadilan ini masih panjang, bahkan Israel juga turut berdepan pendakwaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa, namun tekanan demi tekanan menggunakan instrumen institusi antarabangsa ini wajar diteruskan bagi memastikan Israel dan sekutunya menghentikan kezaliman tersebut. Inilah suara yang terus kita sampaikan, mesej yang terus kita angkat agar mendapat perhatian daripada semua pihak. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Saya jemput Yang Berhormat Igan. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, Igan ingin mengambil